Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak sihat? So, Alhamdulillah Ustazah dapat menyambung semula kelas PDPR kita untuk Tasawuf Islam dengan tajuk baru, Sistem Perundangan Islam, pelajaran ketiga. Baik, jom kita mulakan. Baik, untuk topik yang pertama kita ialah 2.1.1, konsep asas sistem perundangan Islam. Anak-anak tahu konsep asas, maklumat apa yang perlu kita tahu tentang sistem perundangan Islam. Maklumat asas lah. So, dengan maklumat ini insya-Allah memudahkan kita untuk lebih memahami topik-topik tentang perundangan Islam yang seterusnya. Baik, pertama untuk konsep asas ialah maksud perundangan Islam. Apa yang dimaksudkan dengan perundangan Islam? Pastinya anak-anak tahu dan pernah dengar tentang perundangan Islam, kan? So, apa maksud perundangan Islam? Di sini kata kunci untuk perundangan Islam ialah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. So, bila sebut perundangan Islam, hukum-hukum itu ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan oleh manusia. Jadi ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Dan hukum itu merangkumi pelbagai aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadat, yang berkaitan dengan akhlak, munakahat dan jenayah. Untuk apa hukum-hukum tersebut dilakukan, diadakan adalah untuk demi kebahagiaan dunia dan akhirat manusia itu sendiri. Jadi di sini kita faham kata kunci untuk perundangan Islam ialah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada manusia. Dan hukum itu merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Contohnya berkait dengan akidah. Bagaimana Islam melarang kita murtad, kan? Iaitu kalau pelaku murtad, hukum yang ditetapkan oleh Allah ialah bunuh. Setelah diberi nasihat, diberi peluang untuk bertaubat, so tetap juga tidak beranjak, maka hukuman ialah bunuh. Sama juga dengan perundangan Islam dari sudut ibadat, yang mana undang-undang kalau nak solat kena ada wudu. Contoh, kalau untuk berpuasa, apakah larangan-larangan yang kita tak boleh lakukan sewaktu puasa sehingga boleh membawa kepada batalnya puasa. So, bila kita melanggar peraturan itu, maknanya puasa kita sudah batal, walaupun kita meneruskannya hingga waktu berbuka. Hakikatnya puasa kita sudah batal kerana menyalahi peraturan dan undang-undang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dari sudut ibadat puasa tersebut. Begitu sedikit sebanyak. Ataupun dari sudut munakahat, perkahwinan, bila kita bercerai lebih daripada 4 kali contohnya kita bercerai, maka kita tidak boleh lagi untuk bersama dan merujuk isteri kita, melainkan isteri kita sudah berkahwin dengan lelaki lain, dan adalah peraturan yang kita dah belajar. Itu secara ringkas untuk memberi kefahaman kepada anak-anak semua bagaimana hukum-hukum itu sebenarnya ditetapkan oleh Allah, merangkumi pelbagai aspek untuk manusia. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Boleh anak-anak? Itu maksud perundangan Islam. Seterusnya ialah kita perhatikan dalil perundangan Islam. Apakah dalil perundangan Islam ini? Dalil nakli, iaitu diambil daripada surah Al-Jasiyah ayat 18, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Maksudnya, kemudian kami itu Allah, jadikan kamu menjalankan syariat daripada hukum agama, maka turutlah ia, dan janganlah diturut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Maksudnya Allah yang buat syariat,
hukum agama, turutlah syariat itu. Jangan diturut hawa nafsu orang yang kita tak tahu pun, ikut kepandaian manusia tadi, ikut hawa nafsu tadi. Ikutlah syariat Allah, itu perintah Allah untuk mengikut perundangan Islam atau syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ialah di bawah konsep 2.1.1 ni, di bawah konsep selain daripada maksud, dalil, seterusnya ialah kita lihat asas sistem perundangan Islam. Asas terbahagi kepada 3. Untuk kita kata sistem perundangan Islam ini, dia ada 3 asas utama yang kita kena pegang dia. Kalau sebut perundangan Islam, dia tak dapat lari daripada perundangan Islam ni adalah untuk mencegah atau pencegahan. Buat undang-undang Islam adalah untuk berlaku pencegahan. Pencegah ataupun mencegah daripada berulangnya perbuatan jenayah. Tujuan kita buat adalah, asasnya sistem perundangan ini adalah kita tidak mahu jenayah itu berulang. Yang kedua, kita nak beri amaran. Pencegahan itu berbentuk memberi amaran kepada mereka yang berniat untuk melakukan kesalahan tersebut. Tak lakukan lagi. Tapi oleh kerana bersifat nak mencegah, bagi orang yang nak buat tu, awal-awal dia dah beri amaran dah. Itu tujuan dia. Supaya perundangan ini dibuat, nak bagi amaran bagi orang yang baru cadang nak buat. Tapi dia takkan buat lah bila dia melihat perundangan tersebut dilaksanakan. Itu pencegahan. Yang kedua, pembalasan. Tujuan dia ataupun asasnya kita buat sistem perundangan Islam ini adalah untuk membalas perbuatan jahat dengan hukuman yang adil. Maksudnya, bila kita buat jahat, apa balasan kepada perbuatan jahat tersebut? Kita nak adili dengan seadil-adilnya. Melalui apa? Melalui perundangan Islam. Dan yang kedua, kita nak elak wujudnya perasaan dendam. Sebab bila tidak dapat diadili dengan sebaiknya, akan ada perasaan dendam kepada orang yang dizalimi tadi. Begitu pembalasan. Yang ketiga, pemulihan. 3 pilar ni, pencegahan, pembalasan dan pemulihan. Iaitu mendidik pesalah supaya insaf daripada kesalahan tersebut. Kalau boleh, kita tak nak dah dilakukan kesilapan itu lagi. Dan nak dia kembali ubah diri dia supaya taat kepada ajaran agama atau perintah Allah. Okey, itu asas kepada sistem perundangan Islam. So nampak cantik dekat situ lah. Sebab bila kita buat perundangan Islam ni, kita dapat cegah, kita dapat memberi balasan dan dapat memulihkan keadaan. Supaya yang bersalah tadi insaf, supaya kembali kepada ajaran agama. Okey, dan seterusnya ialah bawah konsep lagi, sumber utama sistem perundangan Islam, ahik. Apa-apa saja sebenarnya dalam Islam ini sumbernya ialah ahik. Apa itu ahik? A. Al-Quran, H. Hadis, I. Ijma', Q. Qiyas. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Al-Quran lah kalamullah, datang daripada Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Hadis lah perkataan, perbuatan dan pengakuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ijma', kesepakatan para ulama. Maksud ulama sudah memutuskan perkara tersebut sebagai harus vaksin contohnya. Kesepakatan para ulama. Itu contohlah berkait dengan isu terbaru pandemik COVID ni. Al-Qiyas iaitu persamaan ilah di bawah kata kunci. Itu menyamakan hukum yang tiada dengan hukum yang ada dalam nas. Contohnya arak dengan dadah. Arak ada dalam nas Al-Quran, tapi dadah tidak ada. Tapi dari segi persamaannya, memabukkan itu kita samakan, hukum keduanya adalah haram. Begitu sumber utama sistem perundangan Islam. Senang saja, ahik, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Baik, seterusnya kita lihat tajuk seterusnya ialah keunggulan. Ni subtopik baru 2.1.2, keunggulan sistem perundangan Islam. Unggul ni maknanya istimewa sehingga tidak sama dengan perundangan yang lain. Kenapa? Kita nak tahu satu persatu kenapa sistem perundangan Islam ni unggul. Pertama, pastinya ciptaan Allah. Bila ciptaan Allah, undang-undang Islam bersihlah daripada sebarang kelemahan, kekurangan dan dorongan hawa nafsu. Jadi bila ciptaan manusia, dia ada kelemahan sebab manusia itu kan lemah. Tapi bila datang daripada Allah, pastinya tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan dan tidak ada dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu ni maksudnya kita buat satu-satu undang-undang itu adalah kerana
keinginan kita, kehendak kita, ya, mengikut apa yang kita selesa, apa yang kita fikirkan bagus. Tapi apabila perundangan Islam itu, walaupun kita rasa tak selesa dengan kita, tapi dia pastinya mendatangkan kebaikan, memberikan manfaat kepada seluruh alam. Itu kerana diciptaan Allah. Baik, seterusnya ialah yang kedua, keunggulannya ialah lengkap kerana dia merangkumi semua aspek kehidupan, sama ada dunia ataupun akhirat. Kita buat hukuman zina di dunia, iaitu contohnya sebat 100 kali. Di akhirat kita mendapat bahagiannya, iaitu kita terlepas daripada hukuman zina tersebut. Bermaksud lengkapnya ajaran Islam ini merangkumi aspek dunia dan aspek akhirat. Itu contohlah, ya. Jadi begitu lengkapnya undang-undang Islam, ya, ataupun sudut lengkapnya juga boleh merangkumi pelbagai bidang. Sama ada macam tadilah, merangkumi bidang munakahat, merangkumi bidang akidah, ibadat, akhlak, ya, muamalat dan sebagainya. Semuanya ada berkait dengan undang-undang Islam. Semuanya diletakkan undang-undang Islam, apa yang disebutkan dalam undang-undang Islam dinyatakan dalam bidang-bidang tersebut. Jadi tidak ada ketinggalan lah, ya. Baik, seterusnya yang ketiga ialah hukuman yang adil tanpa mengira pangkat dan keturunan. Dia tidak ada golongan kayangan, ya. Semuanya adil belaka. Adil ni maknanya meletakkan sesuatu kena pada tempat. So dia tidak mengira pangkat dan tidak mengira keturunan. Contoh kan, bagi Zazah, kalau nak sebut adil ini, meletakkan sesuatu kena pada tempat. Orang yang mencuri kerana desakan hidup, contohnya betul-betul kerana dia kalau tak mencuri, dia tak dapat makan, ataupun dia boleh membawa kepada teruknya hidupnya, ataupun membawa kepada kesan nyawa dia, contohnya dia terpaksa mencuri. So hukumannya berbeza dengan orang yang semata-mata mencuri kerana memang ada pattern dia, ataupun memang sifat dia suka mencuri. Untuk adilnya hukuman dalam Islam. Apatah lagi adil dari sudut tidak mengira pangkat. Walaupun kita khalifah ataupun kita pemimpin, bila kita melakukan kesalahan, maka hukumannya adil juga sama juga dengan orang yang melakukan kesalahan yang sama, walaupun dia tidak berjawatan. Itu maksudnya adil dalam Islam, ya. Jadi begitu Islam ini, undang-undang dia cantik, tapi yang melaksanakannya itu yang menyebabkan tak cantik. Bila kita melaksanakan yang tidak adil, ataupun kita tidak ikut di Islam suruh perintahkan, maka berlakulah nampak kecacatan, tapi bukan kecacatan pada undang-undang Islam tu, tapi kecacatan pada pelaksanaan. Macam tu, ya. Baik, seterusnya, keunggulan undang Islam seterusnya ialah sesuai untuk semua manusia. Maksudnya sesuai untuk semua manusia ni tidak kiralah dia kaum mana, Cina ke, India ke, tempat mana, ataupun kalau dia Arab ke, di Jepun ke tempatnya, ataupun di India ke, di China ke, ataupun di Amerika ke. Kalau dipakai perundangan Islam, dia tak kira tempat pun, dia sesuai belaka. Kalau macam undang-undang manusia kan dia tengok tempat. Kalau undang-undang zaman sekarang macam ni, undang-undang dulu lain tak ceritanya. Saya ingat masa Ustazah baca buku, kalau tak salah Dr. Asri, tu petajuknya, yang mana dahulu apabila wanita ditinggalkan oleh suami, dipakaikan cawat besi kerana bimbang. Di Eropah rasanya, kalau tak salah Ustazah lama dah Ustazah baca buku tu, kerana bimbang isterinya berzina ataupun membuat hubungan dengan lelaki lain. Jadi itu undang-undang zaman dahulu. Tapi adakah undang-undang itu masih boleh digunakan pakai sekarang? Pasti mengamuk lah kalau kita menggunakan lagi undang-undang tersebut. Tetapi undang-undang Islam tidak macam tu. Dia sesuai semua, tanpa mengira kaum mana, tempat mana, dan zaman bila. Zaman Nabi Muhammad sehingga zaman sekarang masih lagi valid. Masih lagi valid undang-undang tersebut. Itu cantiknya, unggulnya sistem perundangan Islam. Baik, seterusnya ialah yang kelima, bersifat tetap dan kekal sehingga hari kiamat tanpa berlaku perubahan. Maksudnya undang-undang kita ni sampai hari kiamat pun kekal macam tu. Nak bagi tahu, kata sepanjang zaman
tak laput dek hujan, tak lekang dek panas, macam itulah. Jadi macam tu kekal sampai bila-bila undang-undang tersebut selagi tidak berlaku kiamat. Contohnya kalau pelaksanaan undang-undang undang-undang haramnya riba, sampai bila-bila pun tetap macam tu, tetap haramnya riba. Ataupun dari segi tutup aurat, macam itulah undang-undang kita menutup aurat, iaitu muka dan tangan, ataupun mungkin ada masalah yang ada sedikit perubahan lah, tapi hakikatnya aurat wanita begitu terjaga dalam Islam. Baik, seterusnya yang ke-6, hukumannya bersifat memberi pengajaran. Dia buat undang-undang tu adalah untuk memberi pengajaran supaya penjenayah kalau boleh tidak mengulangi kesalahan yang sama. Contoh kalau kita ambil undang-undang potong tangan kan, jadi hukuman tu memang kalau kita tengok potong tangan bagi mencuri, mungkin tak nak mencuri dah lepas ni. Kalau ada pun tak banyaklah kes mencuri. Kalau dah memang sifat mencuri tu ada lagi, boleh jadi, tapi takkan banyaklah kes mencuri bila tengok tangan dia tak ada. Kalau mencuri lagi, potong lagi tangan, ataupun bagi kesalahan sebat, bagi minum arak, dia dibuat dia khalayak kan. Jadi memberi pengajaran kepada penjenayah untuk tidak ulang lagi kesalahan itu. Baik, seterusnya ialah yang ke-7, sesekali yang terakhir, mendidik jiwa manusia supaya takut akan pembalasan Allah. Jadi kalau kita perhatikan undang-undang Islam ini adalah untuk didik jiwa kita supaya kita takut dengan balasan Allah. Ini baru balasan kat dunia, nanti dekat akhirat kita takut lagi, berat lagi pembalasan tersebut. Kalau ikut sejarah yang saya pernah baca, sejarah apabila berlakunya kes zina, diorang sendiri yang mengaku kan, sebab takut dengan pembalasan Allah pada hari akhirat nanti. So mengaku untuk dihukum di dunia supaya nanti di akhirat terlepas daripada azab yang lebih berat. So itu contoh mendidik jiwa manusia. Undang-undang Islam adalah untuk mendidik jiwa kita supaya kita sentiasa ingat yang kita ni adalah hamba dan kita perlu takut kepada raja kita, Tuan kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memupuk keimanan yang mana hukuman-hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Maka itu adalah keunggulan, 7 keunggulan sistem perundangan Islam. Baik, seterusnya ialah matlamat sistem perundangan Islam ada 5. Ini yang paling penting, anak-anak kena ingat: memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Okey, jadi perkara ini adalah tujuan ataupun kenapa perundangan Islam dilaksanakan, ataupun yang kata lain maqasid syar'iyah, memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. So bila kita buat 5 perkara ini, kita akan mendapat keharmonian hidup dunia dan juga akhirat. Jadi kita nak tahu macam mana cara kita nak memelihara agama dan seterusnya. Cara memelihara agama, Islam mengajar kita untuk patuh hanya pada perintah Allah supaya hidup kita diberkati. Kita tidak digesa untuk ataupun diperintahkan untuk patuh pada makhluk sekiranya perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, macam mana kita nak memelihara agama, kita disuruh, umat Islam disuruh untuk menjauhi larangan Allah, untuk mengelakkan dosa. So bila nampak perkara itu dinyatakan sebagai perkara maksiat, membawa kepada dosa, kita jauhkan diri kita daripada perkara tersebut. Contohnya kalau kita dilarang untuk melakukan zina, kita jauhkan daripada perkara-perkara yang mendekatkan kita. La taqrabuz zina. Jangan kita dekat dengan perkara-perkara yang membawa kita kepada zina. Contohnya dengan melihat video-video porno. Dengan melihat video porno tu boleh membawa kita kepada zina, menjaga pandangan mata kita. Jadi kita bila dah nak jaga agama ni, kita elak awal-awal daripada perkara-perkara tersebut. Okey. Yang ketiga, melarang perbuatan syirik supaya akidah terpelihara. Syirik ialah menyekutukan Allah. Kita tak boleh menyekutukan Allah. Kita kena letak Allah sahaja, sama ada syirik jali ataupun syirik khafi lah. Kita cuba untuk meletakkan Allah hanya sebagai tempat kita bergantung.
Kita menolak apa-apa makhluk yang kita nak samakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya akidah kita terjaga. Ada orang tidak berhati-hati dengan perkara syirik. Yang keempat, mensyariatkan hukuman yang tegas kepada orang murtad supaya agama tidak tercemar. Iaitu orang murtad dalam hudud perlu dibunuh setelah kita nasihat dan kita beri peluang untuk bertaubat, masih lagi kekal mahu memilih agama selain daripada Islam, iaitu keluar daripada Islam, maka kita perlu laksanakan hukuman bunuh semata-mata untuk memelihara agama. Itu cara Islam memelihara agama. Kemudian yang kedua ialah cara Islam memelihara nyawa, iaitu kita disuruh untuk jaga kesihatan diri kita. Kita ambil makanan yang baik, kita ambil makanan yang halal. Jadi itu cara untuk kita jaga kesihatan diri. Semata-mata kerana apa? Kerana untuk jaga nyawa kita, tak mudah-mudah sakit dan membawa kepada maut. Yang kedua, melarang umatnya terlibat dengan kegiatan yang membahayakan diri seperti lumba haram. Kegiatan-kegiatan yang bahayalah, contohnya macam lumba haram tadi, kita jangan terlibatlah dengan perkara-perkara tersebut walaupun nafsu kita berkehendak kepada itu, berkehendak kepada kita nampak berani, kita nampak hebat, tapi kita kekang perkara tersebut kerana itu membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain juga. Yang ketiga, melarang perbuatan bunuh diri dan orang lain kerana ia berdosa besar. Perbuatan bunuh diri bagi kita, kita tak reda dengan apa yang Allah bagi pada kita, kita bunuh diri, dilarang. Dan kita bunuh orang lain pun dilarang juga. Sebab tu Islam mensyariatkan hukuman qisas kepada pembunuh supaya ada keadilan. Bila kita bunuh orang, kita perlu dibunuh balas. Qisas ni bunuh balas, balas balik lah apa yang kita lakukan. Baik, itu cara Islam memelihara nyawa. Baik, seterusnya ialah cara Islam memelihara akal, iaitu menyuruh umatnya menuntut ilmu supaya pemikiran berkembang, tidaklah beku je. Tak nak menuntut ilmu, tak nak tahu banyak benda, nak berseronok je. Tak, dalam Islam yang dia suruh kita menuntut ilmu, sehingga kan wahyu yang pertama pun berkait dengan ilmu. Begitu, supaya pemikiran kita berkembang. Kita tak pergi ke Jepun pun, kita menuntut ilmu, kita baca, kita kaji tentang Jepun, seolah-olah kita tahu, kita boleh sampai ke Jepun. Yang kedua, melarang umatnya melakukan perkara yang merosakkan akal seperti membaca, menonton bahan lucah, baca novel tentang bahan lucah. Akal kita membayangkan perkara tersebut, so dilarang dalam Islam, dilarang sama sekali. Apatah lagi menontonnya, dia mengganggu kita punya bayangan akal kita, akan terbayang-bayang apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Yang ketiga, melarang perbuatan minum arak dan menyalahgunakan dadah kerana perkara tersebut boleh merosakkan akal. Islam larang perbuatan minum arak dan salah gunakan dadah sebab benda itu boleh merosakkan akal kita. Yang keempat, mensyariatkan hukuman sebat 40 kali kepada peminum arak supaya timbul keinsafan. Syariatkan hukuman sebat dalam hudud supaya orang yang minum arak tadi insaf tujuannya. Itu cara Islam memelihara akal. Perkara yang penting lah tu bila ada dalam matlamat perundangan Islam. Seterusnya ialah yang keempat, memelihara akal. Yang keempat, cara Islam memelihara keturunan. Mensyariatkan perkahwinan untuk melahirkan zuriat yang sah. Islam mensyariatkan perkahwinan. Dia buat undang-undang perkahwinan. Perundangan kahwin ni ada dalam Islam. Tujuannya apa? Untuk melahirkan zuriat yang sah. Tidak berlaku bila memenuhi nafsu kita, kita pun melakukan hubungan seks tapi tanpa perkahwinan yang sah, maka lahirlah zuriat yang tidak sah. Islam nak jaga perkara tersebut. Sebab tu dia buat undang-undang perkahwinan. Untuk apa? Untuk lahirkan zuriat yang sah. Dan kemudian Islam juga undang-undang dia tetapkan golongan wanita yang haram dikahwini. Dia dah ada peraturan siapa yang boleh kita kahwin, halal dikahwini, dan siapa yang haram. Kita belajar dalam pendidikan Islam tingkatan 5, yang mana perempuan yang haram dikahwini adalah haram yang sementara, ada haram yang selama-lamanya. Haram yang selama-lamanya terbahagi kepada 3 kan. Haram kerana keturunan, haram kerana penyusuan, dan haram kerana persemendaan. So nanti kita rujuk balik dalam pendidikan Islam. Contoh haram berkahwin dengan ibu kita, keturunan, adik-beradik perempuan kita dan sebagainya lah.
adik-beradik susu kita ke, ataupun ibu mertua kita, maka itulah golongan wanita yang haram dikahwini, adalah kerana untuk memelihara keturunan tadi. So dia buat undang-undang tersebut. Yang ketiga, melarang perbuatan zina. Dia tak benarkan kita berzina. Memang dosa besar berzina, sehingga tersenarai dalam kesalahan hudud, liwat, lesbian dan gay, LGBT itu. Sebab perkara tersebut boleh merosakkan keturunan. Ialah sebab memanglah liwat tak ada kesan apa-apa, mungkin tidak melahirkan zuriat, tapi merosakkan keturunan kita. Kalau semuanya nak memilih untuk berkahwin, memilih lelaki sebagai pasangan, macam mana dengan keturunan yang berkat, untuk kita lahirkan keturunan yang berkualiti? Kalau kebanyakan kita memilih lesbian sebagai cara hidup, gay sebagai cara hidup, zina sebagai cara hidup, pastinya merosakkan keturunan. Oleh kerana itu, hukumannya adalah haram dalam Islam. Perundangan Islam mengatakan haram, macam tu ya. Kerana apa? Untuk memelihara keturunan. Dan yang keempat, mensyariatkan hukuman sebat 100 kali penzina belum berkahwin, atau rejam sampai mati bagi penzina yang sudah berkahwin, supaya masyarakat mengambil iktibar. Tak nak buat kesalahan itu adalah kesalahan yang sangat besar. Baik, seterusnya ialah yang kelima, cara Islam memelihara harta, iaitu menggariskan peraturan pemilikan supaya harta dimiliki secara halal dan sah. Ada peraturan-peraturan ni, macam mana kita nak memiliki harta secara sah dan halal. Kemudian yang kedua, menawarkan macam-macam jenis muamalah supaya manusia dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang adil seperti yang dikehendaki syarak. Digariskan muamalah apa yang dibenarkan, kepelbagaian. Cantiknya Islam. Kemudian ketiga, Islam melarang perbuatan mencerobohi harta. Apa itu pencerobohan harta? Itu seperti mencuri, merompak, memeras ugut, kita buat riba, rasuah dan sebagainya, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Itu maksud mencerobohi harta. Yang keempat, hukuman potong tangan, pergelangan tangan kepada pencuri, supaya masyarakat takutlah nak mencuri, nanti kena potong tangan, nanti kehilangan tangan kan penting nak buat kerja, jadi memberi iktibar kepada masyarakat yang lain. Baik, seterusnya ialah macam mana kita nak merealisasikan sistem perundangan Islam dalam kehidupan. Pertama, kita kena amalkan cara hidup Islam. Islam cakap apa? Islam perintahkan apa? Buatlah solat, puasa, supaya hidup kita diberkati. Kita kena peganglah. Bila kita mengamalkan cara hidup Islam, kita berpegang, hidup kita akan diberkati. Kita menutup aurat, kita berakhlak dengan akhlak yang dikehendaki oleh Islam, maka hidup kita diberkati. Suka sedekah, suka bantu orang. Yang kedua, berpegang teguh dengan peraturan Allah. Apa sahaja peraturan Allah, kita ikut. Tak payah banyak songeh, tak payah banyak cakap, tak payah nak petikai banyak sangat. Kerana kita pegang, kita yakin Allah Maha mengetahui perkara yang terbaik untuk manusia. Sebab dia yang buat kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Mana mungkin kalau orang yang menciptakan satu bahan, mencipta telefon contohnya, pasti dia tahu kelemahan dan kekurangan. Mungkin pengguna tak tahu, tapi orang yang menciptakan itu pasti tahu. Begitu juga Maha besar Allah, lagilah dia tahu di mana kelemahan dan kekurangan kita. Yang ketiga, melaksanakan segala perintah Allah. Seperti perkara senang, mulakan dengan solat 5 waktu. Buat semua perintah Allah. Yang keempat, meninggalkan larangannya. Sebab orang yang buat larangan Allah, orang yang buat maksiat, hidup dia memang tak akan bahagia. Dia akan terpesong daripada jalan yang betul. So kalau nak selamat, nak duduk dalam jalan yang betul, jalan yang selamat, bahagia, kena tinggalkan larangan Allah. Dan yang kelima, kena berusaha untuk mengamalkan akhlak mulia supaya kehormatan diri terpelihara. Siapa manusia ni, dia memang suka orang yang berakhlak mulia, tapi dia tak mampu kadang-kadang nak buat akhlak mulia. Kalau wanita yang dikurniakan kecantikan tapi buruk akhlak dengan wanita yang biasa-biasa, tak cantik tapi akhlak baik, orang lagi suka orang yang berakhlak baik berbanding dengan orang yang berakhlak buruk tapi cantik. Itu menunjukkan penting berakhlak mulia. Usahakan berakhlak mulia. Baik, seterusnya ialah kepentingan melaksanakan sistem perundangan Islam dalam kehidupan supaya dapat jaga akidah. Lima perkara ni dia berkait dengan matlamat. Menjaga akidah ni adalah untuk memelihara agama, supaya kita tak terpesong, tak ada unsur-unsur syirik, tak ada unsur kufur dalam kehidupan kita.
sebab kita dah buat, jaga agama kita. Yang kedua, menjamin keselamatan diri daripada perbuatan yang membahayakan nyawa. Kita jaga makan, kan? Sebab kita buat perundangan Islam, kan? Kita tak bunuh, kita tak redha dengan apa sahaja ujian Allah. Kita tak adalah sampai membunuh diri. Kita tak ada buat perkara-perkara yang membahayakan nyawa kita. Itu untuk menjaga dan memelihara nyawa. Yang ketiga, memastikan akal manusia terpelihara daripada perkara-perkara yang merosakkan pemikiran. So kita tak nak tengok perkara-perkara yang maksiat, video-video porno, bahan-bahan lucah. Tak nak ambil perkara-perkara tu, tak nak ambil dadah, tak nak ambil arak, sebab nak jaga pemikiran. Yang keempat, melahirkan zuriat yang halal hasil daripada perkahwinan mengikut syarak. Kita pilih berkahwin berbanding dengan melakukan zina. Kita cepat-cepat nak halalkan hubungan supaya kita dapat zuriat yang sah, kita dapat keberkatan daripada hubungan tersebut. Yang kelima, memperoleh harta secara halal tanpa berlaku pencerobohan harta. Kita jaga diri kita, tak nak terlibat dengan rasuah, tak nak terlibat dengan mencuri, tak nak terlibat dengan peras ugut. Ada pelajar sekolah, kalau dah senior, tingkatan 5 suka peras ugut. Dia panggil pau, adik-adik yang bawah-bawah tu, yang nampak lemah-lemah je. Itu sebenarnya pencerobohan harta. Itu harta yang tidak halal. Jadi kita nak jaga benda tu dalam kehidupan kita. So kita akan dapat harta yang halal. Kita bekerja penat-penat pun tak apa, asalkan harta tu adalah harta yang halal. Baik, seterusnya ialah di bawah kepentingan juga ialah 2.14 juga kesan pengabaian pelaksanaan sistem perundangan Islam. Dia berlawanan lah dengan kepentingan pelaksanaan tu. Bila kita abai pelaksanaan sistem perundangan Islam, merosakkan akidah. Akan berlakulah syirik, akan berlakulah kufur. Bila kita abaikan sistem perundangan Islam, kita menjadikan nyawa kita terancam. Ada je tak kisah bunuh orang, tak kisah pun bunuh diri. Saya teringat satu ceramah Dr. Solehah Kaswari yang mengatakan di negara Islam yang banyak ujian seperti di Syria, di Palestin, tidak ada kes bunuh diri. Tapi di negara-negara maju seperti Korea, di Jepun, di Amerika, banyak kes bunuh diri. Jadi kalau kita berpegang betul-betul kepada syariat, tidak akan ada bunuh diri walau sesusah mana kehidupan kita yang Allah uji kita. Macam tu. Tapi kalau kita mengabaikan, akan berlakulah keselamatan, ancaman dari sudut keselamatan nyawa, baik nyawa kita ataupun nyawa orang lain. Yang ketiga, merosakkan akal. Rosak akal daripada orang yang sebaik-baik umat, tiba-tiba dengan ambil dadah menjadi bertukar, sehingga mak ayah sendiri pun nak bunuh. So apa? Akal dah rosak, tak boleh berfungsi dengan baik, tak dapat beza buruk dengan baik. Yang keempat, merosakkan keturunan manusia. Akan ada anak luar nikah, sehingga ada statistik mengatakan ada ratusan ribu anak luar nikah. Kerana apa? Kerana pengabaian pelaksanaan sistem perundangan Islam. Dan yang kelima, akan ada wujud ekonomi yang haram, sistem ekonomi yang haram yang membenarkan riba, yang membenarkan rasuah, yang membenarkan monopoli. Kerana apa? Kerana nak untung semata-mata, sehingga nak kaya semata-mata, sehingga tak kisah perundangan Islam cakap apa, mengabaikan sistem perundangan Islam. Dan hakikatnya memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Tidak menguntungkan pun diri sendiri. Mungkin diri sendiri di dunia kaya, tapi di akhirat susah. Tapi masyarakat susah dunia, susah kat dunia, memberikan kesusahan kepada masyarakat dalam mendepani orang yang mengamalkan riba dan rasuah contohnya. Baik, seterusnya ialah tajuk terakhir kita ialah 2.1.5, tindakan pematuhan perundangan Islam dalam kehidupan. Apakah contoh-contoh tindakan kita ni adalah orang yang mematuhi perundangan Islam dalam kehidupan kita? Orang yang belajar agama, mempelajari ilmu agama, sebab dia nak jaga agama, dia nak jaga akal dia, dia dapat mantapkan. Sebab belajar agama ni dapat memantapkan keimanan, dapat memantapkan ketakwaan kepada Allah, dapat elak daripada perkara yang merosakkan akidah, sebab dia dah tahu mana yang betul, mana yang salah, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Sebab belajar, kalau tak belajar memang mudahlah akan terpengaruh dengan perkara yang merosakkan akidah ataupun ajaran sesat. Kemudian yang kedua, dia akan pilih makanan yang halal. Makan makanan yang halal sebab dia nak jaga akal fikiran dia, minda dia cerdas. Dia tak nak hati dia gelap, tak nak dia punya fikiran dia jadi macam kata tak dapat berfungsi dengan baik sebab makan makanan yang haram. Ambil dadah, ambil arak contohnya, tak boleh nak fikir.
Padahal asalnya memang orang yang dikurniakan kecerdasan akal. Tapi oleh kerana salah dari sudut pemikiran pengambilan makanan, maka berlakulah kecelaruan di situ. Kemudian sihat tubuh badan, tak ada penyakit sebab jaga makan dia. Pilih ikut piramid makanan yang betul. Tak pilih makan makanan yang hari-hari makan makanan segera. Akhirnya mudah terkena penyakit yang berbahaya, kanser, buah pinggang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah memakai pakaian menutup aurat, supaya dengan menutup aurat itu dia menjaga maruah diri. Orang kenal dia sebagai wanita yang bermaruah, lelaki yang bermaruah, kemudian menjauhkan diri daripada maksiat dan kemungkaran. Dapat elak daripada maksiat, dapat elak daripada kemungkaran, contohnya berpakaian tidak menutup aurat, lepas tu menari-nari pula dekat TikTok ke dekat media sosial. Jadi dia mendekatkan diri dia kepada maksiat dan kemungkaran, bukan saja untuk diri dia tapi kepada orang lain juga. Yang keempat ialah tindakan pematuhan undang-undang Islam dan kehidupan dan mematuhi undang-undang jalan raya. Dia patuh undang-undang jalan raya. Orang kata pakai helmet, kemudian pakai tali pinggang, keledar, mengelakkan kecederaan parah jika ditimpa kemalangan untuk diri dia juga, jaga nyawa dia juga. Jadi itu contoh kita mematuhi perundangan Islam juga, ataupun tindakan pematuhan perundangan Islam. Kita nampak macam mematuhi undang-undang jalan raya, undang-undang negara buat, tapi sebenarnya undang-undang untuk menjaga diri kita, menjaga nyawa kita, menjaga keselamatan kita. Kita nampak macam undang-undang manusia, tapi balik semula kepada undang-undang Islam juga. Matlamat perundangan Islam untuk memelihara nyawa kita. Kemudian dari sudut yang terakhir, tindakannya ialah mengamalkan muamalat Islam. Kita ikut muamalat Islam. Kita ambil sistem-sistem yang kita dah belajar dalam sistem kewangan Islam. Kita memilih rahnu berbanding dengan gadaian bukan Islam. Kita memilih bekerja dengan cara yang halal. Walhal kita boleh dapat dengan cara yang tak halal, lagi kaya, lagi senang jual pil, boleh kaya. Tapi kita tak nak benda tu. Lebih baik kita turun ke laut jadi nelayan, dapat harta sikit sebanyak, halal, hitam kulit tak apa, asalkan harta, duit yang kita bagi pada anak isteri kita adalah harta yang halal. Begitu. Yang kedua, mengelakkan amalan rasuah dan penceramanan. Nanti bekerja dengan kerajaan yang orang kata terdedah kepada rasuah, kita cuba kawal diri kita. Orang lain ambil rasuah, kita tak, sebab kita nak jaga diri kita supaya tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita memperolehi hilang keberkatan dari sudut rezeki kita, kerana memperoleh harta dengan cara yang tidak halal. Jangan pecah amanah. Contohnya ambil barang-barang dekat pejabat. Dekat pejabat kita punya kertas A4, dakwat semua, tuntutan claim kita. Kita beli banyak ni, kita tuntut lebih. Walhal lebihnya bukan banyak, RM50. RM50 tu kesan anak-anak semua kepada anak isteri kita. Nampak RM50 tak kaya pun kita dapat RM50, kita nampak untung atas dunia. Tapi sebenarnya beri kesan hilang keberkatan hidup, hilang keberkatan rezeki kita. Masya Allah, kita minta jauh daripada perkara-perkara tersebut. Jadi orang yang mematuhi perundangan Islam, dia akan jaga perkara-perkara tersebut. Jadi anak-anak banyak lagi lah contoh-contoh tindakan yang menunjukkan kita patuh kepada perundangan Islam. Jadi anak-anak boleh fikir dan gariskan satu persatu. Apa lagi contoh tindakan kita dalam pematuhan perundangan Islam dalam kehidupan. Baik, itu sahaja. Lebih kurang hampir 40 minit bersama-sama dengan anak-anak untuk menghabiskan pelajaran ketiga ini. Alhamdulillah selesai, dan kita akan sambung dengan latihan. Kita uji minda kita, macam mana kita faham ke tidak tajuk ini dengan latihan selepas ini. Jumpa lagi anak-anak dengan bab yang seterusnya. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.